Ramai yang bertanya, apa sebenarnya yang berlaku pada hari Wesak yang lalu, di mana laman web yang sepatutnya digunakan untuk buat pendaftaran bagi suntikan AstraZeneca telah dengan izin total collapse, total failure. Jadi saya pohon Menteri Kesihatan yang sepatutnya memberi jawapan dalam masa terdekat dalam sehari dua ini untuk memberi pada hari Khamis 23 hari bulan September, tolong berikan penjelasan berapakah jumlah duit yang telah dibelanjakan, duit rakyat yang telah dibelanjakan untuk membangunkan laman web tersebut dan apakah sebenarnya yang telah berlaku. Dan tolong jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini sebenarnya apa masalah kita dengan MySejahtera. Kenapa sampai ke hari ini, contohnya ramai di kalangan kita yang masuk ke dalam Dewan ini, yang log in tapi kita tak log out. Kita tak diberikan peringatan. Malah ada yang seakan-akan tidur semalaman di Parlimen sebab tak check out dari Parlimen. Jadi apakah sebenarnya yang boleh kita lakukan supaya tak payah kita fikirkan tentang super app, kita baikilah app yang kita ada sekarang ini. Saya ingin menyentuh isu sumber manusia, kerana ramai yang mengadu pada saya mengatakan mereka telah diarah untuk kuarantin tapi majikan terus tetap memotong gaji mereka. Jadi saya pohon Menteri untuk nyatakan apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu pekerja-pekerja yang telah terkesan akibat mereka mungkin ahli keluarga yang dikenakan home surveillance order. Tapi mereka, ahli-ahli keluarga yang lain yang sepatutnya bekerja, diarah untuk kuarantin di rumah kerana mereka close contact dan mereka tidak tak terima gelang pink. Jadi mereka terus dipotong gaji. Apa yang boleh mereka lakukan? Dan apakah yang pihak kerajaan boleh lakukan untuk pastikan syarikat-syarikat yang sangat terkesan akan terus mendapat bantuan yang secukupnya, khusus melibatkan program subsidi upah. Saya ingin bertanya kepada Menteri Pendidikan, berapakah jumlah laptop yang telah dihantar setakat hari ini dan juga apakah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan kerana laptop-laptop ini hanyalah pinjaman kepada pelajar-pelajar. Jadi adakah pada tahun depan sekiranya laptop-laptop ini tidak boleh digunakan lagi, apakah yang akan dilakukan? Adakah pihak kerajaan berhasrat untuk meningkatkan jumlah pemberian laptop ataupun mungkin peranti-peranti yang berbeza asalkan bukan handphone yang boleh terbakar? Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian kerana dalam titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ada menyentuh tentang isu jalur lebar. Tapi yang saya nak sentuh bukan jalur lebar tetapi berkaitan dengan isu 5G rollout, pelaksanaan network 5G. Dan kita sedar hari ini sekiranya kita ingin laksanakan parlimen hybrid pada masa yang sama anak-anak kita mengadakan PDPR, definitely line tu sangat lembab. Jadi apakah yang pihak kerajaan khususnya Menteri Komunikasi dan Multimedia akan lakukan untuk pastikan masalah internet lembab ini dapat kita selesaikan. Bukan setakat masalah jaringan yang mungkin tidak lengkap bagi setengah-setengah negeri dan juga masalah connectivity akibat daripada menara-menara telco yang tidak dapat berfungsi akibat daripada masalah power supply dengan izin. Tapi apakah yang akan dilaksanakan? Berkaitan dengan 5G rollout, apakah sebenarnya yang akan dilakukan khusus berkait ataupun berhubung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk meminimalkan risiko tingkah laku anti persaingan berdasarkan kepada laporan DT Economics yang bertajuk Safeguarding the Road to 5G in Malaysia. Dan kenapakah pihak kerajaan tidak berhasrat untuk melaksanakan dual consortium model seperti yang berlaku di setengah-setengah negara lain seperti di Singapura? Sila beri penjelasan. Saya juga ingin bertanya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sila. Muak. Saya setuju dengan keresahan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai. Ini isu yang teramat serius kerana isu 5G melibatkan konektiviti, pendidikan, masa depan negara, e-commerce dan yang lain. Tetapi buat pertama kali di mana Malaysia depart from international standards melalui almost a single monopoly network yang dikenalikan oleh Digital National Berhad. Walhal sebelum ini, apabila kita buat rollout 4G, kerajaan dapat pungut dalam 4 ke 7 bilion ringgit dan akhirnya melalui proses open tender ataupun open bidding system ini, kerajaan menggunakan dana tersebut yang dipungut oleh telco untuk bina rural internet infrastructure. Tetapi kini kerajaan pula yang perlu membayar dalam 11 ke 15 bilion ringgit wang rakyat. Saya berharap bahawa perkara ini is not something small.
Yang Berhormat Lemah Partai telah pun tekankan perkara yang sangat penting. Saya berharap ada usaha bipartisan, PAC, Public Accounts Committee perlu siasat dan mendapat kebenaran berkenaan perkara ini kerana ini melibatkan masa depan negara kita. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Muar dan saya masukkan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya harap bukan sahaja Yang Berhormat Menteri dapat jawab, tapi sebenarnya isu DNB ini dan juga 5G rollout ini sepatutnya dibawa ke Parlimen dan kita letakkan di dalam satu jawatan kuasa yang khas. Kerana dia melibatkan prasarana masa depan negara dan dianya melibatkan satu jumlah yang sangat besar dan kita tak boleh menyaksikan usaha itu gagal. Jadi saya setuju.